Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang hadis-hadis pilihan. Yang mana hadis-hadis pilihan ni saya petik daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, pada malam ni 10 hadis kalau sempat kita baca semuanya. Tajuk pertama ni tidak mengikut dia punya tertib lah. Tajuk pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ayat 8 surah Al-Ankabut. Kalau kita perhatikan ayat ini, wa wassayna, Allah guna perkataan wassayna, mana kami telah berwasiat. Cuma terjemahan kami mewajibkan itu terjemahan mafhum. Jadi kami telah berwasiat, kata Allah, kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Jadi kalimah wasiyah yang digunakan di sini difaham oleh ulama sebagai hukum wajib berbuat baik terhadap ibu bapa. Jadi Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ni dia telah kemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis pertama, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla, qala as-salah ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala thumma al-jihad fi sabilillah. Qala haddathani bihin walau istazattu lazadani. Maksudnya diriwayat ni saya tidak kemukakan sanad yang lengkap lah sebab kita nak ringkas saja ni. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Saya ambil di situ walaupun dia teks Arab tu tidak ada daripada Amir bin Asy-Syaibani untuk ringkasnya. Terus kita pergi pada sahabat. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau telah berkata, saya telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian amalan apa pula? Baginda menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, kalau saya minta lagi pasti Rasulullah akan tambahkan lagi maklumat. Jadi saya tanya setakat itu saja. Baik, cuba tengok pedoman dan panduan hadis. Yang pertama, dalam hadis ini ada maksud perintah agar mengerjakan salat di awal waktu, as-salah ala waqtiha. Dalam hadis ini ada perintah agar mengerjakan salat di awal waktu, dan inilah waktu yang paling afdal. Kita bincang dalam Sunan Nasa'i dulu, kita tak perlu bincang di sini. Maksud awal waktu ni, kebanyakan ulama ataupun jumhur ulama menyebutkan bahawa maksud awal waktu dengan kadar masuk waktu, dilaungkan azan, kemudian dilaksanakan salat sunat, kemudian tunggu sekejap saja, kemudian terus diiqamatkan. Jadi kalau ketentuan yang biasa di masjid kita 10 minit itu, bagi saya itu sudah menepati maksudnya. Mana tidak, ni kebiasaan lah. Kebiasaan begitu.
Walaupun ada ketika-ketika tertentu kita dapat dalam hadis Nabi salat lewat pada waktu-waktu tertentu, subuh misalnya, waktu Isyak, itu ada. Tapi itu bukan kebiasaan. Itu bukan kebiasaan. Kebiasaannya awal waktu. Jadi kalau ada yang lewat tu, setengah ulama sebut kerana ada sebab tertentu ataupun kerana Nabi nak fahamkan kita bahawa waktu salatnya luas. Dia panggil waktu muwassa', bukan mudayyak. Muwassa' ni maksudnya kita boleh salat misalnya antara pukul 1 hingga pukul 4.30 waktu zuhur. Dalam waktu itu kita boleh salat lah, waktu mana pun tidak jadi masalah. Tidak berdosa pun. Secara umumnya begitu. Dan ini kita bincang panjang dah dalam Sunan Nasa'i dulu. Tak apalah. Yang kedua, kewajipan berbuat baik pada ibu bapa. Ini wujub aini, ataupun istilah yang biasa digunakan di tempat kita ni, dia panggil fardu ain. Tapi dalam kitab guna juga wujub aini, wajib secara peribadi. Mana anak tu dia tidak boleh menganggap tanggungjawab dia gugur berbuat baik pada ibu bapa dengan sebab adik-beradik dia telah buat baik pada ibu bapa. Dia pun tak cara dengan anggapnya bahawa kemaslahatan ibu bapa dia sudah terjamin sebab ada adik-beradik dia buat baik. Tak boleh gitu. Sebab buat baik pada ibu bapa ni termasuk dalam fardu ain. Mana kalau kakak kita buat, pahala boleh dia. Kita tak lepas tu. Tak lepas ke fardu ain tu. Gitulah. Yang ketiga, keharusan menggunakan perkataan lau yang bermaksud jika, walaupun dalam keadaan tertentu ianya tidak disukai oleh ulama. Kerana kalau dibuka dengan bebas dan luas akan menyebabkan angan-angan. Kalau begini, kalau saja hidup ni. Sebab tu dalam syair Arab disebut. Anda tak ingat syair itu dulu, hafal. Penyair Arab kata, kalau aku tahulah, kalau aku tahu di mana ekor lau, pasti aku akan cari kepala lau. Tujuan nak cari kepala lau tu untuk bunuh lau tu lah. Lau ni makna kalau, jika. Kalau kaya kita nak derma. Kalau gini kita buat gini. Kalau kita ni Allah beri kecerdikan kita buat gini. Kalau saja hidup ni. Kalau begini. Ini kalau orang ceramah di pentas politik, banyak benar lah guna kalau ni. Kalau begini. Tak sah dia. Tak molek gitu. Jadi asalnya memang ulama sangat anti lah penggunaan kalau ini. Apa? Sebab dia banyak kesan yang negatif kalau terlalu banyak menggunakan kalau. Kalau kita kaya. Padahal miskin pun boleh sedekah. Kalau kita sehat, kalau kita gini, kalau macam-macam kalau. Hidup mati dengan kalau gitu ya. Baik. Perkataan lau digunakan dalam dua laras. Perkataan lau ni digunakan dalam dua laras. Dari sudut penggunaan lah. Yang pertama menunjukkan kesedihan terhadap sesuatu yang telah buai kerana tu. Menunjukkan kesedihan terhadap sesuatu yang telah lalu dan kehampaan kerana takdir. Dan bahagian ini adalah dilarang oleh syariat. Sehubungan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa lagi kalau tak pergi? Kalau tak pergi berniaga sana tu, tidaklah jadi rugi kita semua. Nyaropok ke penyamu. Kalau tak pergi perang, tak mati tinggal anak. Main kalau gitu. Apa yang mereka katakan itu tak ada faedahnya. Bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu, apa dia? Allah jadikan penyesalan dalam hati mereka. Dan ingatlah
Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Maknanya penggunaan law ni, kalau tak gilah. Kita ayat dah jangan pergi. Kalau tak pergi tak aksiden. Tu kalau. Kalau pergi pun. Kalau pergi. Tadi kalau tak pergi. Duk main gitu. Seolah-olah macam tak boleh terima takdir. Seolah-olah seperti tak boleh terima takdir. Gak popok munafik ni guna. Kalau tak pergi. Kalau tak pergi apa itu tidak duk mati. Itu salah satu gaya bahasa yang digunakan untuk melemahkan semangat orang-orang Islam yang rapat dengan popok munafik ni. Itu cara dia nak supaya orang Islam ni teragak-agak untuk keluar berperang. Kalau tak pergi tak boleh kau. Banyak lagi amalan layak boleh buat, boleh dapat redha Allah. Tak nanti kepa tu. Kalau tak pergi tak boleh kau. Kalau. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang menggunakan perkataan law. Dalam hadis Nabi lagi. Wa in asabaka syai'un fala taqul law. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftah amal asy-syaitan. Fa inna law cara baca tu kena itu tu. Fa inna law taftah amal asy-syaitan. Jangan berhenti fa inna law taftah. Salah kalau wakaf situ. Wakaf qabih tu. Tu Quran juga. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Apa kata Nabi berkenaan penggunaan kalimah kalau ini? Dan jika engkau ditimpa apa-apa musibah, maka jangan kamu kata, jika aku melakukan begini-begini, pasti perkara ini tidak akan berlaku. Jangan kecek gitu. Tetapi katakanlah, perkara ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia hendak lakukan, pasti akan dilakukannya. Sesungguhnya kalimah law akan membuka kepada peranan syaitan. Tu tersilap sepatut larangan tu berada di bahagian bawah tu. Jadi larangan menggunakan law yang bermakna jika atau kalau sebenarnya berkait rapat dengan sifat yang tidak berpuas hati atau tidak dapat menerima hakikat sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sebenarnya dia ada ke arah tu maksud dia. Sebab tu dia tak molek. Tak molek guna law tu. Kerana apa? Kerana berlaku kesedihan, berlaku bala bencana dan sebagainya. Itu satu bentuk laras penggunaan law dalam bahasa Arab. Orang Melayu kita pun gitu juga. Kita bersedah jangan pergi. Kalau tak pergi, tidak. Baik, laras yang kedua. Untuk menunjukkan, menjelaskan maklumat penting. Misalnya Allah telah berfirman, "Lau kana fihi ma alihah illa Allahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Ni guna lau juga. Tapi hak ni tak apa ni. Sebab untuk menunjukkan, menjelaskan maklumat penting. Lau tu dia dalalah, dia menunjukkan untuk menjelaskan maklumat yang penting. Gapo dia maklumat yang Allah nak sebut dalam ayat ni, ayat 22 surah Anbiya ni. Cuba kita tengok. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain dari Allah, nescaya rasaklah pentadbiran langit dan bumi. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Jadi lau sini tak apa sini guna. Sebab kita nak ayat perkara besar. Kalau ada Tuhan, padahal tak ada pun. Ni tak apa. Kalau digunakan dalam bentuk ni, tak jadi masalah. Kalaulah ada Tuhan ni lebih daripada satu, dua paling tidak, la fasadatan, rosak langit dengan bumi. Dia balas, Tuhan balas ni berat. Kita balas pun berat dah. Tuhan yang ada kuasa ni kalau dia balas upaya. Itu maksud. Tapi tak akan ada Tuhan dalam akidah kita. Tak mungkin ada. Tapi kalau ada secara logik, makna penggunaan law ni maknanya kalau secara logiknya, kalau ada dua Tuhan yang masing-masing berkuasa, dia tak mungkin akan sepakat semuanya. Kalau sepakat semua, katakanlah, ana bui sikit lagi dah, lebih daripada ayat ni lah. Sebab kalau dalam setengah-setengah tafsir hak baru ni menarik.
Kalau kita tengok dalam ayat ni, sekadar ni pun nampak bukan. Kalau ada dua Tuhan yang masing-masing berkuasa, oh, wasak habis dunia. Apa wasak tu? Dia balas lah. Apa balas? Sebab apa? Kalau ada dua Tuhan, tiba-tiba sepakat, tak ada beza sikit abu, tak ada faedah lah dua Tuhan. Pada ada dah. Bila kata dua Tuhan, mesti ada berlaku percanggih selalu. Seraya lah. Lepas tu kalau serupa langsung, perobok, serupa, bulat getel, tak ada beza sikit abu. Tak ada faedah lah jadi dua je. Tak ada faedah pula Tuhan tu. Buat ke dia? Tu nak ayatnya kukuk mana pun dua Tuhan ni tak molek natijah dia. Tu nak ayatnya. Guna lau gini tak apa. Tidak menyalahi kehendak syariat. Jadi penggunaan lau yang berfungsi sebagai perkataan untuk menjelaskan sesuatu yang penting dan tidak berkait dengan ketidakpuasan terhadap takdir Allah SWT, dan ini adalah dibenarkan. Bolehlah kalau guna lau. Maknanya laras bahasa tu, kenapa kita guna lau ni atas laras bahasa mana? Kalau hak mula-mula tadi tak boleh. Kalau hak kedua ni tak apa. Misalnya kita kata ke pelajar, kalau awak tidak duk diskah, tidak duk study, tidak duk muzakarah, duk mengaji, awak nak pahwan, no buat esok. Kalau tu tak apa. Lau tu tak apa tu. Anak murid pun jawab, ustaz dia kata, dia Tuhan nak pah betul lah. Allah boleh buat lebih pada tu. Kau lagu tu tak yang ngaji. Hak tu bercanggah dengan kehidupan realiti. Sebab agama ni hidup secara praktikal. Tu agama. Semua nak capai target kena melalui usaha. Dah tu orang panggil agama. Di situlah ada nilai manusia. Yang keempat, jawapan pada persoalan harus dilihat kepada keadaan dan latar belakang orang yang bertanya. Barulah jawapan akan memberi kesan yang baik pada orang yang bertanya. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi ini sebenarnya dia sesuai kepada yang bertanya, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Moga dia orang cerdik. Tapi kalau orang kampung, orang badui tanya, "Gapo dia saya buat?" Semaya 5 waktu kena jaga. Hak benar-benar wajib tu. Kita tak jumpa dalam hadis Nabi sebut pada Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, sahabat duduk bersama Nabi, ahli majlis mesyuarat ni. Bila sahabat tanya apakah amalan yang paling, Nabi tak kata semaya Jumaat. Baru gopo-gopo ni lah hadis jadi imam hadis semaya Jumaat ni. Tak perlu dah kata tu. Kalau nak kata kepada puak-puak ni, jaga kualiti pemerintahan, jaga kemaslahatan anak yatim, jaga kemaslahatan orang miskin dalam pemerintahan. Baru sesuai dengan puak ni. Puak-puak cerdik, puak pemerintah. Jadi jawapan kita tu sebenarnya jawapan yang terbaik dalam konteks agama, kita jawab berdasar kepada keperluan orang yang bertanya. Yang keempat, yang kelima, kesopanan sahabat yang tidak menyusahkan Nabi SAW. Mereka bertanya kerana keperluan, bukan dalam bentuk takalluf, iaitu mengada-ngada dan buat-buat soalan. Tak. Ibnu Mas'ud kata, kalau aku tanya lagi Nabi lagi, tapi pada dah tu pun pada dah kita nak mikir, tanya semula pula. Jangan duk tanya siapa letih guru jawab. Kadang-kadang dia buat tak perlu pun. Tidak praktikal pun zaman tu. Misalnya, ni termasuk dalam orang panggil kesopanan sahabat, akhlak sahabat. Yang kelima, bentuk soal jawab adalah sangat efektif dalam sistem pendidikan. Jadi dalam sistem pendidikan ni, antara kaedah yang paling efektifnya adalah selepas bagi penerangan, soal jawab. Kerana soal jawab ni dia ada dua kebaikan utama. Guru sendiri pun dia boleh nilai kefahaman dia daripada pertanyaan pelajar, dan pelajar pun dia akan tanya berdasar pada yang dia tak faham. Jadi guru akan boleh fokus kepada poin khusus. Kadang-kadang guru tak tahu sudut mana pelajar tak faham. Bila pelajar tanya, baru dia nak pusing ni. Guru pun jadi mikir otak. Mesti mikir ayat lagu mana. Dia kedua, dia apa ni kita kata, soal jawab ni dia memberi kebaikan dua hala, kepada guru dan kepada talibul ilm, pelajar. Jadi Nabi guna kaedah dengan sahabat dia. Baik, hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ridha rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Umar, kata beliau, reda tu sebenarnya salah spelling.
REDHA lah biasa redha. Kita sebut gitu lebih sesuai lah. Itu tersilap. Betul Redha Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada redha kedua ibu bapa. Dan kebencian Allah terletak pada kebencian kedua ibu bapa. Apa maksud hadis ni? Cuba tengok pedoman dan panduan hadis. Dikaitkan ridha Allah dengan ridha ibu bapa dan murka Allah dengan murka ibu bapa sebagai menyatakan kedudukan ibu bapa mengikut pandangan agama Islam. Mana besarnya kedudukan ibu bapa mengikut pandangan Islam. Mana Allah gantungkan redha dia kepada redha dua ibu bapa. Ni dalam kes ibu bapa yang baiklah. Kalau ibu bapa tu bermasalah, kita terpaksa buat nasihat dia, tapi dia jadi maruh kita nasihat dia. Dia buat tak betul. Tu lain ceritalah. Ni dalam keadaan ibu bapa tu adalah ibu bapa yang amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ibu bapa yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, dia sendiri pun bertakwa, dia sendiri ibu bapa yang baik, tiba-tiba anak ni derhaka kepada dia. Buat sesuatu menyebabkan ibu bapa terasa hati. Ibu bapa tu baik dah. Hak dalam kisah gini. Yang kedua, perlu difahami bahawa ridha Allah bermaksud terbuka luas untuk mendapat syurga Allah. Jadi para ulama kata redha Allah ni maknanya kalau kita dapat redha Allah melalui redha ibu bapa, ni kita kecek dalam konteks hadis ni lah. Maka terbuka luas kepada kita peluang untuk masuk syurga. Makna kita ejah hak lain lagi lah. Tapi hak ni ni terbuka luas dah peluang masuk syurga. Tu mengikut ulama. Jadi kena jaga semaya lah pula. Kena jaga bab sedekah lah pula. Kena jaga bab ambil wuduk, bab gapo hak lain lah. Tapi bab misal ni terbuka luas dah. Itu maksud dia. Bagaimana hak ni sebenarnya kenyataan ni paling baik. Begitu juga bila kata murka Allah dengan sebab murka ibu bapa, ni dalam konteks ni kita bercakap. Maka bermaksud kehidupan sangat terancam akan mendapat azab neraka Allah. Sangat terancam. Makna terdedah secara luas dia akan diazab oleh Allah di hari akhirat. Ini maknanya kena berhati-hatilah. Tak kira lagi dosa lain tu. Hak ni pun sudah terbuka dah. Dapat azab Allah. Yang ketiga, Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfah dia, ni syarah Tirmizi lah, menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mentaati dan berbuat baik pada ibu bapa. Maka sesiapa yang mentaatinya bererti telah mentaati Allah. Dan begitulah dalam bab kemurkaan Allah. Dia tak buat sesuatu yang ibu bapa murka, maka dia tak akan dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam syarah Tirmizi. Tajuk yang kedua, berbakti kepada ibu. Al-ihsan bil bir bil babu birril bab berbakti kepada ibu. Ni tak sebut bapa. Hadis lain, hak lain sebut bapa. Ni sebut ibu saja. Sebut juga, cumanya cara sebut tu macam mana. Cuba kita tengok dalam hadis. Ni hadis yang ketiga. An Bahzi bin Hakim an Abih an Jaddih, yakni Muawiyah bin Hidah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummak. Qultu man abarru? Qala ummak. Qultu man abarru? Qala ummak. Qala man abarru? Qala abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Daripada Bahas bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, yakni Muawiyah bin Hidah radhiyallahu anhu, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni aku ni siapa? Muawiyah bin Hidah tu lah. Jadi kita kalau situ kita sebut radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah redha pada mereka bertiga. Ni antara sanad jenis ginilah. Bahas ambil daripada hakim. Bahas bin Hakim ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu hakim. Ayah dia ambil daripada tok dia Muawiyah. Mana tiga-tiga ni perawi hadis. Anak, pok dengan tok. Kelebihan tu sama lain, anak, ayah tu riwayat hadis. Satu kelebihan besar tu. Jadi kata Muawiyah, datuk pada Bahas ni, dia kata aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah sepatutnya aku berbuat baik?
Baginda menjawab, ibu engkau. Aku bertanya lagi soalan yang sama. Baginda menjawab, ibu engkau. Aku bertanya lagi soalan yang sama. Baginda menjawab, ibu engkau. 3 kali Nabi kata ibu, ibu, ibu 3 kali. Aku bertanya lagi. Ini soalan yang kali keempat. Soalan sama lagi. Maka Nabi jawab, ayah engkau. Kemudian selepas itulah orang lain yang terdekat dan yang terdekat. Mana akrab fal akrab. Hak dekat jauh sikit itu maknanya begitu. Kaum kerabatlah, sepupu. Itu maksud dianya. 2 pupu. Mak dau tu kira-kira tu qarabah lah tu. Baik. Cuba tengok pedoman dan panduan hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kewajipan, bukan sunat, wajib. Kewajipan berbuat baik pada kedua ibu bapa. Dan haram durhaka kepada mereka berdua. Yang kedua, menagih redha ibu lebih diutamakan daripada bapa, kerana seorang ibu lebih sulit dan susah berbanding bapa dalam urusan mengurus dan menjaga anak-anak. Hak ni anda tengok dalam syarah hadis, ulama kata daripada dulu lagi, kalau enggak salah lagi, mereka sudah terima dah. Makna anak tu bila dia bermuamalat dengan ibu bapa dia, pada ibu dia kena lebih lembut. Lebih dia kena jaga. Sebab ayah ni kukuk mana pun wajib juga jaga, tetapi nak banding dengan ibu di segi sensitif lah, kita kata dari segi perasaan emosi lebih lagi. Banyak sudut lah lepas ni kita akan sebut lah. Itu antara sudut yang disebut. Hal ini lebih jelas masa ibu mengandung, melahirkan dan menyusukan. Ayah ni boleh dikatakan umumnya dia ni kerja lah, cari rezeki. Tapi hak duduk urus anak sebab tu anak ni kukuk mana, hak ni boleh kata ulama terima, tak ada khilaf. Anak ni dia lebih rapat dengan ibu dia. Sebab tu dalam syarah-syarah hadis hak dulu, syarah-syarah hadis klasik pun, mana ulama kata faham dulu lagi, tak leh ayah ni marah pada isteri dia depan anak-anak. Dulu lagi, bukan kata maklumat baru, dak dulu lagi. Anak dia akan timbul, dia akan benci pada ayah dia. Misalnya marah, kata huduh, kita kata kutuk mak dia. Suami tu kata gitu pada isteri dia depan anak-anak. Mana kitab-kitab klasik dulu sebut dah tak boleh. Sebab dia memberi kesan buruk tu, perasaan anak pada ayah dia. Dia jadi benci. Yang ketiga, keperluan menjaga kemaslahatan keluarga. Kena jaga je. Sebab ibu bapa ni tak ada lah. Yang paling tinggi kedudukan adalah agama. Hadis yang keempat, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah. Qala ummuk hayyah? Qala la. Qala tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu. Fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummi. Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidah. Daripada Ibn Abbas rahimahumallah, sesungguhnya telah datang kepadanya seseorang, lalu dia menyebutkan, ni cerita kisah ni berlaku zaman jahiliah lah. Ada seseorang pergi jumpa Ibn Abbas, ni zaman lepas Nabi dah ni. Zaman ni lepas Nabi wafat. Pergi jumpa Ibn Abbas, ada seorang, mengikut riwayat Atta'. Tabi'in lah Atta' ni. Ada seorang laki-laki, cuma ada terjemah seseorang, sini laki-laki. Dia sebut pada Ibn Abbas bahawa dulunya dia telah meminang seorang perempuan. Tetapi dia telah menolaknya. Perempuan itu tak seterima, tolak pinangannya. Selepas itu datang orang lain meminangnya, lalu diterimanya. Mari orang lain terima, aku tolak. Selepas itu datang, saya berasa tercabar. Maka saya membunuhnya. Dia bunuh perempuan itu. Berat benar dia ni. Adakah engkau, jadi masih adakah peluang untuk saya bertaubat? Dia tanya Ibn Abbas. Ibn Abbas pun jawab,
adakah engkau masih ada ibu? Engkau ni masih ada ibu ke tidak? Laki itu menjawab, tiada. Maknanya ibu dia telah meninggal dunia. Maka Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal dan bertakarrublah kepadanya semampu engkau. Mana buatlah sebanyak mungkin amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Semaya, puasa, sedekah, buat sebanyak-banyak. Dah ibu tak ada dah. Baik. Kata Atta, aku telah pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas lalu bertanya, kenapa tuan bertanya tentang ibu dia? Tiba-tiba ada ibu lagi ke? Bapa tanya gitu. Tu. Jawabnya. Ini jawab Ibnu Abbas lah. Aku yakin amalan berbuat baik kepada kedua ibu bapa lah yang paling tinggi. Ada spelling silap sikit tu kan. Aku yakin, kata Ibnu Abbas, amalan berbuat baik pada kedua ibu bapa lah yang paling tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila dia kata ibu dia tak ada dah, aku suruh dia buat lain. Takarrub pada Allah lain. Kau ibu tak ada dah. Aku tanya ibu tu sebab bagi aku ibu bapa ni lah sebenarnya. Kalau kita nak pahala besar, shortcut kita panggil, jalan pintas dapat kebaikan ibu bapa lah. Lebih-lebih lagi al-walidah, ibu. Tu. Baik, pedoman dan panduan hadis. Yang pertama, keharusan melamar dan meminang perempuan untuk dia. Boleh tunai ke apa ni, boleh melamar. Tak payah, tidak nikah lalu pun boleh, tidak jadi masalah. Tu ulama terima tu. Yang kedua, perempuan berhak menolak lamaran seseorang. Tak boleh kata kau tu kecil hati, dosa dalam dia. Kau tu ustaz juhna tu. Juhna tu. Tak boleh. Dan mana tak dosa. Ini perasaan dia, hak dia. Yang ketiga, seorang pembunuh wajib bertaubat nasuha dan melakukan amalan-amalan saleh dengan tujuan untuk mengimbangi kesalahan membunuh yang dilakukannya. Baik. Hak ni ana sebut ringkas ni Dia seseorang ni bila dia membunuh orang, hukum mula-mulanya dia kena kisas. Kisah ni maknanya pihak kerajaan lah. Kalau kerajaan tak ada, tak boleh nak buat. Kerajaan tak ada, tidak terlaksana hukum Islam. Misalnya, baik, tu hukum. Katakanlah keluarga si mati ni bagi kemaafan. Jadi makna tak kena bunuhlah dia. Dan dia dimestikan membayar sejumlah duit dalam bentuk pampasan, diat lah. Hak yang kedua ni sebenarnya hak bayar diat dan sebagainya tu, hak tu dunia saja. Kalau pembunuh tu tak bertaubat, nasuha, ikhlas. Nasuha ni mana ikhlas? Boleh jadi dia kata dia bertaubat, mulut dia sebut, tapi hati dia tak. Bahkan dia kata, aku ni apa pada dengan muka. Kalau ada lagi, aku nak bunuh lagi. No. Dalam hati dia. Tapi depan apa macam bertaubat, tetap tak lepas dosa tu. Kalau dia bayar diat tadi, hukum dunia. Itu yang dimaksudkan di sini. Kecuali, semua juga kisah. Mengikut jumhur ulama, kisah pun, dia kena bunuh balah. Tapi dalam hati tak bertaubat. Tak ada juga. Tak ada juga. Walaupun perkara tu ada khilaf. Tapi hak kuat, pendapat kuat. Jadi sebab itulah dalam konteks agama kita, dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang nak dikisas kerana membunuh, dia di counselling dulu. Sebelum dikisas, kena pastikan dia sedar kesalahan dia. Dan dia bertaubat, baru dikisas. Kalau dikisas dalam keadaan dia tak bertaubat daripada kesalahan dia, tetap hukum, tetap dosa membunuh tu akan ada. Jadi isu di mahkamah Allah. Tak hilang hukum, dosa tu. Tu. Baik. Yang keempat, berbuat baik pada ibu bapa adalah sebesar-besar amal soleh. Untunglah orang yang masih ada ibu bapa yang boleh berbakti pada ibu bapanya. Tapi tak apalah, akan datang kita akan jumpa hadis, saya akan mari hadis akan datang. Hak ibu bapa mati dah, nak lagu mana? Dulu tak cara, pati-pati ada jalan keluar dia. Akan datang kita akan bincang. Sahabat tanya khusus Nabi, saya gapo dia, apa bentuk amalan yang saya boleh buat pada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Dia tanya khusus. Nabi jawab khusus. Pak perkara tu kita bincang dalam sesi akan datang. Yang kelima, pada pandangan Ibnu Abbas, tidak ada amalan yang dapat menandingi berbuat baik pada ibu bapa. Dari segi amalan terbesar lah, buat baik pada ibu bapa. Itu mengikut Ibnu Abbas ni, siapa dia? Maha guru di kalangan sahabat lah. Sahabat yang paling alim. Baik, ana ambil lagi. Tapi orang ini panjang sikit ni.
Kita bincang minggu depan lah ni, panjang ni. Sebab dia pun ada huraian ni. Minggu depan kita bincang bab yang ketiga, kelebihan orang yang menanggung anak yatim. Babu fadli man ya'ulu yatima. Gapo dia maksud tajuk ni? Kelebihan orang menanggung anak yatim. Gapo dia maksudnya? Anak kita sendiri ke? Anak tu kita kenal ke? Anak tu duduk rumah kita ke? Ke lagu mana maksud dia? Ni kita akan bincang minggu hadapan. Sebab ni ada perbincangan agak detail juga. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.